Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar anak kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang disiasat SPRM, yaitu Mirzan dan Mokhzani, juga dituntut untuk mengisytiharkan harta mereka. Akhirnya Mukris Mahathir juga sebelum ini mengakui bahawa Tun Mahathir disiasat SPRM. Kita juga tahu hubungan antara Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir tidaklah terlalu baik. Dan pada akhirnya Dr. Mahathir di usianya yang menghampir 100 tahun. Dan kita boleh katakan keadaan kritikal Tun Mahathir bukan dalam kesihatan tetapi dalam politik kerana beliau sekarang bukanlah ahli parlimen. Akhirnya Dr. Mahathir dalam satu kenyataan daripada Malaysia kini, adakah Anwar dan keluarga juga diarah jelaskan semua harta? Sebelum kita meneruskan di dalam artikel ini, banyak persoalan yang ditimbulkan oleh netizen sebelum ini. Adakah Dr. Mahathir dah nyanyuk? Adakah Dr. Mahathir dah tak sihat lagi? Semua ini menjadi persoalan. Tetapi yang penting kita mendoakan kesihatan Dr. Mahathir. Di dalam artikel ini, Dr. Mahathir Mohamad mempertikaikan SPRM berhubung dakwaan siasatan terhadap kekayaannya. Bekas Perdana Menteri itu turut mempersoalkan sama ada SPRM juga mengarahkan seterunya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan keluarga untuk menjelaskan harta seperti yang dilakukan terhadap anak-anaknya. SPRM kini sedang dalam proses menuntut pengisytiharan aset daripada dua anak Mahathir, Mokhzani dan Mirzan. Bagaimanapun, kedua-duanya mendakwa Mahathir adalah sasaran sebenar siasatan rasuah itu. Satu dakwaan yang tidak disahkan atau dinafikan oleh SPRM. Dalam kenyataannya hari ini, Mahathir berkata bahawa notis SPRM yang dihantar kepada Mirzan menyatakan bahawa Suruhanjaya itu mendapati dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM yang meliputi penyalahgunaan kuasa. Setakat saya tahu, saya tidak pernah disiasat, tetapi notis SPRM menyatakan saya melakukan kesalahan, katanya. Bagaimana pula dengan kenyataan Mukris sebelum ini? Sebelum ini Mukris juga ada membuat kenyataan bahawa ayahnya disiasat. Tetapi Mahathir di sini berkata, setakat saya tahu, saya tidak pernah disiasat. Kita teruskan dalam artikel ini. Mahathir berkata bahawa dia telah memulakan saman fitnah terhadap Anwar tahun lepas kerana dakwaan dia mempunyai harta berbilion ringgit. Hingga sekarang Anwar tidak dapat tunjuk bukti saya memiliki berbilion ringgit. Bukankah rakyat Malaysia juga ingin Mahathir membuat pengakuan berapakah sebenar kekayaan Tun Mahathir? Kita teruskan dalam artikel ini. Ini bermakna hingga sekarang saya belum didapati bersalah. Jika SPRM ada bukti, tunjuklah, katanya. Sementara itu Mahathir turut menimbulkan persoalan mengenai kekayaan Anwar merujuk kepada akuan berkanun oleh bekas penolong Gabenor Bank Negara Abdul Murad Khalid pada Oktober 1999 yang mendakwa Anwar mempunyai kira-kira 3 bilion dalam 20 akaun peribadi yang berasingan. SPRM pada Januari lalu berkata bahawa Badan Pencegah Rasuah sebelum ini telah menyiasat dakwaan terhadap Anwar itu ketika Mahathir menjadi PM. Siasatan mendapati tiada kes terhadap Anwar. Bekas PM itu bagaimanapun tidak berpuas hati. Walaupun Anwar tidak didapati bersalah, kenapa statutory declaration akuan berkanun Murad tidak ditarik balik? Apakah isteri dan anak-anak Anwar diarah menjelaskan semua harta mereka? Pada 2012, dilaporkan Murad menarik balik akuan berkanun dan menuduh BPR memaksa dia menandatangani dokumen tersebut. Sementara itu, Anwar, istrinya Dr. Wan Aziza dan anak sulung mereka Nurul Izzah telah mengisytiharkan harta sebelum PRU ke-15 sebagai sebahagian daripada usaha PKR untuk membuktikan ketelusan. Anwar sendiri mengisytiharkan pada masa itu aset bersih sebanyak
juta. Wan Aziza ketika itu ialah 1,36 juta, manakala Nurul Iza RM800 8.000. Pengisytiharan aset awam terakhir Mahathir pada 2019 meletakkan asetnya pada masa itu berjumlah 32,2 juta. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dan kepada yang baru bergabung di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang menonton video ini, sudah pasti setiap titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim perlu dijunjung seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini ada perkongsian daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Agong yang wajib disanjung, titah janji baginda mula di kota. Kita mendengar terdapat kes baru-baru ini penghinaan terhadap yang di Pertuan Agong. Dan perkara ini perlu dielakkan dan tidak dijadikan satu kebiasaan. Kita perlu menolak mana-mana perkara yang menjurus kepada penghinaan yang di Pertuan Agong. Kerana itu adalah satu isu yang sensitif dan tidak boleh dilakukan. Saudara-saudara, menurut perkongsian daripada Syahabuddin Husin pada 16 April, pada 19 Mac lalu, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tempoh bulan madu baginda akan tamat tidak lama lagi, dan selepas ini baginda akan memulakan cara pemerintahan yang sebenar. Baginda bertitah, kurang dari 2 minggu lagi akan genap 2 bulan baginda memegang tampuk pemerintahan negara. Menurut Sultan Ibrahim, baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Kurang dari 2 minggu lagi, akan genap 2 bulan saya memegang tampuk ketua negara. Apabila habis tempoh bulan madu ini, saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar, titah baginda. Wow, ini pasti mengejutkan kepimpinan politik. Yang di Pertuan Agong bertitah demikian pada titah Diraja Sempena Istiadat, pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan tahun 2024 di Istana Negara. Sebagai membuktikan titah janji itu, sehingga ini, sekurang-kurangnya 2 tindakan telah diambil oleh baginda sebagai mengotakkan apa yang dikata itu benar-benar di kota. Pada 9 April, dengan kebimbangan percikan api, perkauman bakal bertukar menjadi bahaya lebih besar kepada negara. Berikutan isu stalking kekemat. Isu stalking kalimah Allah yang dijual di kekemat. Baginda dengan segera menghadap beberapa pemimpin UMNO dan DAP ke Istana Negara. Dalam titahnya, Sultan Ibrahim berharap pemimpin politik di negara tidak ekstrim dalam memberikan pandangan berkenaan isu-isu agama dan perkauman. Sebaliknya, titah baginda, pemimpin dari semua parti mesti menjadi jambatan atau penghubung antara masyarakat majmuk di Malaysia dengan memberikan contoh perilaku yang matang. Saya ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan, untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni, titah baginda. Pada 15 April pula, menurut perkongsian Syahabuddin, Sultan Ibrahim menitahkan pihak yang bertanggung jawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar, Mersing, memberi penjelasan berhubung punca kelewatan pembinaan projek tersebut.
Baginda yang juga Kolonel Komandan Grup Gerak Khas GGK bertita, kolom tersebut yang sepatutnya siap pada Desember 2022, tetapi sehingga kini masih dalam pembinaan. Malah semalam saya dimaklumkan, lanjutan masa sebanyak 6 kali telah dimohon oleh pihak berkenaan. Pada hari ini saya mendapati papan tanda projek di tapak pembinaan pula dirobohkan. Keprihatinan Baginda terhadap projek pembinaan kolam selam tempur ini amatlah disanjung tinggi, kerana bukan saja kerana kelewatannya menjejaskan latihan pasukan anggota 21 GCK, tetapi juga suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara. Sekali lagi, Sultan Ibrahim dalam hal ini menunjukkan sikap amat terpuji dan benar-benar memperlihatkan cara pemerintahan sebenar Baginda selaku ketua negara. Nah, saudara-saudara, itu adalah kehebatan Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.